وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ada pihak menafikan terus Syekh Albani sebagai ulama hadis. Apa pandangan ulama-ulama Deobandi terhadapnya? Ulama dia, kalau tanya ulama Deobandi, dia macam-macam lah pendapat. Ada yang terima baik, ada yang tidak terima, ada yang bersikap sederhana terhadap dia, begitulah. Tetapi hak betulnya Syekh Albani semua orang lain juga. Ada lebih dia, ada tempat yang dia tergelincir. Orang tahu dia tergelincir tu, mungkin dia menulis banyak. Kalau orang lain menulis pun lagu tu jugalah, lagu tu jugalah. Jadi, tapi setengah-setengah orang yang pelekeh dia sangat, itu tak betul. Dia ni seorang yang diakui ni, tokoh ni. Dalam perbincangan kita akan datang, kita ada sebut Syekh Albani ni pun pendapat dia antara orang yang berpendapat tak apa perempuan mari kotor pun duduk atas masjid. Dan dalil-dalil dia kemas supaya Imam Bukhari. Jadi ada orang yang belakang dia kata Albani ni 30 hadis pun tak ingat. Jangan belakang orang gitu semua. Sedangkan ulama-ulama besar terima dia. Hala kitab masing-masing, Yusuf Qardawi, kau siapa, kau Muhammad Al-Ghazali, kau hala, biar dia takhrij kitab. Mana semua akui dia. Hak salah silap ni ada lah. Saya sendiri pun ada beberapa perkara hak tak setuju dengan dia. Tapi secara umumnya kita terima dia sebagai tokoh. Dia seorang yang banyak berjasa kepada Islam. Hak salah silap tu orang lain pun ada waktu tu. Jadi tempat kita ni kadang-kadang nak suruh orang ni tawar terhadap seseorang tu, dia kata tu hak bukan. Misalnya tadi 30 hadis pun tak ingat. Oh, takkanlah setara tu orang tu tak ingat 30 hadis. Kita biasa-biasa dia pun ingat. Jadi pelekeh tu teruk sangat tu. Dan setengah-setengah orang dia kaitkan Albani dengan Wahabi. Tak kena. Wahabi lain, Albani lain. Misalnya Albani dia pegang kemah tu hak semaya tarawih 8 rakaat tu. Kenapa dia pegang hak tu? Ikut dia lah masing-masing hak tu kan. Oh, kita kata tadi lah. Tapi hak Saudi, hak orang panggil Wahabi 20 rakaat. 20 rakaat. Hak kita duduk tengok, tak serupa. Hak Wahabi pada dasarnya mereka pakai mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad, orang perempuan hak mai kota tak boleh duduk atas masjid. Hak tu lah dipakai di Saudi. Albani tidak lagu tu. Menunjukkan kita tak boleh kata dia ni tokoh rojokkan Arab Saudi. Tak betul. Tak betul. Hanya dari segi hadis mereka terima Albani ni sebagai tokoh. Tapi dari segi fiqh dia banyak perkara dia tidak serupa. Dari segi menilai hadis banyak serupa. Dan dia seorang yang sangat hebat sebenarnya. Kalau sampai sekarang ni, kalau dalam bab hadis ni, kalau nak panggil imam, salah seorangnya dia yang layak. Bukan sembarangan. Baca kita tu salah silap tu suku tu. Orang lain kalau nak sebut Hafiz Ibn Hajar, ulama Maulana Taman Naimadi sebut, dia kata kalau saya nak tulis kesalahan Hafiz Ibn Hajar, saya boleh tulis 500 muka surat. 500 muka surat saya boleh tulis. Kalau nak kira gitu. Tapi tak boleh. Dia tu tokoh, kita kena terima dah dia tu. Dia ada salah silap, tak apalah. Itu baru yang betul, pendapat yang betul. Maulana Habibur Rahman yang terkenal sangat alim pasal hadis, akui Albani, hormat. Ni seorang yang alim hadis. Tapi tempat kita ni pasal benci kau Wahabi tu, dia wah, Habib, pukul Habib. Mana-mana Wahabi kena, walaupun bukan Wahabi pun tak. Dia pukul Habib. Berat tu. Tak kena tu. Yang memegangkan hadis-hadis mengatakan inilah kebenaran tentang masalah
Terima kasih banyak Ustaz. Soalan yang pertama berkenaan dengan Syekh Al-Albani, yang mengatakan Albani ni menilai semula hadis Bukhari dan Muslim, maka dikatakan sebagai kurang beradab. Saya bukanlah orang yang taksub ataupun sangat-sangat kagum dengan Albani ni. Dia tokoh, tapi saya jarang juga membaca penulisan dia kerana saya lebih tumpukan kepada muhaddis yang lebih awal daripada dia. Cuma kalau kita kritik Albani kerana dia menilai semula hadis Bukhari dan Muslim, sebenarnya bukanlah Albani orang yang pertama. Sebelum Albani, kita ada Daraqutni, kita ada Abu Ali Al-Jiyani, kita ada Abu Dhar Al-Harawi, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, yang mana mereka sini semua menilai balik hadis Bukhari dan Muslim. Sebahagian daripada mereka mendhaifkannya. Kalau Al-Albani dikritik, maka Albani dan dikatakan sebagai bukan ahli sunnah, maka sepatutnya kita kena tengok balik Daraqutni, adakah dia bukan ahli sunnah? Bahkan Albani bila dia kritik, dia mengambil pandangan-pandangan pengkritik ini. Adakah semua hadis Bukhari itu sahih? Adakah semua hadis Muslim itu sahih? Kita kena jawab soalan dulu. Adakah semua hadis Bukhari itu sahih dengan ijma'? Bila kita semak kepada muqaddimah Ibn Salah, Ibn Salah menyebut hadis Bukhari dan Muslim ini ijma' mengatakan ia sahih illa nuzuran yasira, kecuali sedikit. Yang mana sedikit tu ada khilaf. Yang mana sedikit itu ada khilaf di kalangan para ulama, ia sahih ataupun tidak. Maka sebab itu, bila mana seorang mengkritik hadis Bukhari dan Muslim, yang mana kritikan itu dia setuju dengan ulama-ulama sebelum, ulama-ulama ilal sebelum dia, maka tidak menjadi isu yang besar. Cuma itulah kita kata, sebab Albani ni selain daripada dikritik kerana dia mendhaifkan hadis Bukhari Muslim, dia juga ada banyak hadis yang dia tarajuk. Dia mula-mula dia kata dhaif, lepas tu dia kata sahih. Ada yang pula dia kata sahih mula-mula, lepas tu dia kata dhaif. Ini biasalah. Imam Syafi'i pun ada dua mazhab kan. Di Iraq ada mazhab, di Mesir pun ada mazhab, tapi tak ada pula orang kata Syafi'i ni teruk dalam fiqh. Biasalah perubahan ijtihad. Kerana dia banyak kerja, mungkin dia tak jumpa satu sanad, lepas tu dia jumpa kemudian, lepas tu dia sahihkan kerana amanah ilmu dia. Tapi apa kita nak buat dengan Albani ni? Saya pergi Mesir, saya mengajar anak-anak kita anak-anak perlis di Mesir cara nak nilai hadis. Dia ada dalam ramai-ramai itu ada satu orang perlis juga. Dia kata, kenapa perlis ni taksub sangat dengan Albani? Kenapa tak ditonjolkan tokoh-tokoh yang lain selain pada Albani? Di Azhar dia pun ramai, di Al-Azhar. Saya kata sebenarnya tak semua orang taksub dengan Albani, walaupun ada, tapi tak ramai. Yang orang glamourkan penilaian Albani ini sebab orang senang nak akses dia punya penilaian dia. Hari ni orang beli kutub sitah, orang beli Sunan Arba'ah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, bawah tu ada penilaian Albani. Orang yang bukan bidang hadis, dia malas nak pergi cari kitab-kitab yang besar, dia ambil yang tu je. Maka sebab itu penilaian Albani lebih glamour, kerana dia mudah. Sebab dia buat kerja untuk kitab induk hadis dalam ahli sunnah ni, 4-4 tu dia buat penilaian. Dan saya nak tanya juga kepada yang bertanya, contohnya kan, saya tanya masa tu, saya nak tanya juga pada yang bertanya ni, yang kata ulama Azhar yang hebat ni, yang hebat, lebih hebat daripada Albani, tolong bagi saya satu nama daripada Al-Azhar yang buat penilaian untuk Sunan Arba'ah secara lengkap macam Albani buat. Tolong bagi satu nama. Dan orang yang bertanya tu pun tak bagi. Dia bagi cadangan supaya ambil ulama Azhar. Tapi saya tanya, ada tak satu ulama selain daripada Albani yang buat penilaian untuk Sunan Arba'ah, untuk 4 kitab hadis yang utama? Bukhari Muslim tak perlu nilai lah, sebab dia sahih dah, yang kita panggil kutub sitah tu kan. 4 kitab yang belum tentu sahih tu, yang mana dalam tu ada hadis-hadis yang tak sahih. Ada tak ulama selain pada Albani yang buat? Sekarang kita ada Arnaud. Itu mula-mula dengar dah nama Arnaud. Dulu tak ada. Maka Albani yang buat. Sebab tu Albani jadi glamour. Maka saya katakan,
Sebab tu kita adil lah. Mana yang silap, kita kata silap lah. Mana yang betul, kita ambil. Kita jangan ekstrim. Kalau katakan Albani ni tak beradab, sebenarnya Albani ni memang ada bahasa dia yang keras, terutama bila dia kritik As-Suyuti. Kita tak setuju juga lah. Kadang-kadang dia kritik Imam Suyuti tu macam, keras bahasa dia kan. Suyuti tidak malu kerana menghitamkan buku dia dengan hadis ni. Kita macam, kalaulah dia guna bahasa yang sedikit lunak, kerana dia bercakap dengan seorang tokoh. Tapi itulah dia punya gaya kan. Kalau nak kata Albani punya gaya tu keras sampai kita kena tolak dia, macam mana dengan Ibn Hazmin? Tonton baca kitab Al-Muhalla bil Athar yang ditulis oleh Ibn Hazmin Al-Andalusi. Dia kadang-kadang dikritik. Dia bukan kritik orang kecil, dia kritik ulama-ulama mazhab yang pakai kias ni. Kadang-kadang dia kritik, dia kata hadzal ra'yu malam la aqla lahu wala din. Ini pandangan orang yang tidak ada akal dan tidak ada agama. Bahasa yang keras. Kerana memang ada di kalangan ulama-ulama kita ni yang kadang-kadang bahasanya agak sedikit keras. Kan A'mash pun dalam satu kisah, A'mash ulama hadis. Ulama hadis. Orang duduk sebelah dia mata dia tak apa nampak. Mata dia rabun, sebab tu dia panggil A'mash. A'mash tu masuk rabun. Dia tak suka orang duduk sebelah dia. Tiba-tiba ada seorang murid baru duduk sebelah dia. Dia kata, siapa duduk sebelah aku ni? Budak tu, orang semua pakat diam, tak nak bagi tahu sebab takut dia marah. Tapi dia tahu. Baca hadis dia pakat ludah sebelah. Lepas baca hadis ludah. Lepas baca hadis ludah. Kawan yang sebelah ni basah kena ludah. Memang ada ulama-ulama yang sebahagiannya keras. Tapi kita ambil yang betul lah. Yang mana yang tak betul tu, kita maafkan. Mudah-mudahan. Siapakah Nasruddin Albani? Adakah beliau seorang siqah kot dia nak kata ni. Sedangkan beliau tukang emas. Oh, jadi kalau tukang emas tak siqah. Pertama ni hak tanya ni, kadang-kadang budak-budak main FB ni. Walaupun mungkin kita nak bagi pandangan. Habis tu kalau dia bukan tukang emas Albani ni, dia tukang jam. Dia ahli. Dia ada hak tanya tu, hak kata tu, kadang-kadang hadis pun tak apa betul lagi tahu. Tarikh hadis pun tak apa tahu lagi. Dia kata Albani tak kuat, yang kuat saya. Albani ada sumbangan dia yang besar di dalam sebahagian dalam penulisan dan dalam tashih dan tad'if. Walaupun sebahagian tashih dan tad'if itu mungkin boleh dinilai semula, tetapi sumbangan dia sangat besar dalam hal ni. Sumbangan dia besar dalam hal ni. Tak ada orang yang mana orang tak nilai semula. Hatta Al-Hakim An-Naisaburi, dia tulis kitab dia Al-Mustadrak, Az-Zahabi nilai semula. Orang tak kata Al-Hakim satu orang penipu dalam hadis. Walaupun ada orang bincang masalah tasyayyu'h Al-Hakim, tapi itu bab yang lain. Tetapi ini sumbangan. Sumbangan yang dibuat. Orang yang tak tahu dalam bidang itu memperkatakan dalam bidang ni. Tapi satu orang kalau nak ambil Albani, dia kesungguhan, satu orang yang bersungguh. Satu orang, dia bukan orang Arab, dia orang Albania. Dia Arnaud. Arnaud Albani ni dia Arnaud juga. Kebanyakan orang bahagian di negeri ini banyak yang boleh hadis. Dia dulu memang dia minat novel dan seumpama. Kemudian dia tengok majalah Al-Manar. Dia tengok majalah Al-Manar ada satu artikel mengkritik tentang hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Kemudian daripada itu dia tengok, dia minat dengan majalah tu. Dia nak beli, dia tak ada duit. Lalu dia ambil pensil, dia ambil kertas kosong, dia tulis semua daripada majalah tu. Dia baca, lalu dia minat dalam bidang hadis. Bapa dia mazhab Hanafi dan dia ada berguru mengambil daripada beberapa orang, termasuk daripada Bahjah Baitar. Kemudian daripada itu dia melazimi Maktabah Zahiriyah di Damsyik, di Dimashq. Kata dia tak ada kertas yang sebesar yang 2 baris melainkan semua dalam hadis aku baca. Satu maktabah. Dia naik basikal, dia pakai jubah, dia ulang sehingga dia mentahqiqkan, kemudian dia menulis sehingga dia dipuji, pernah dipuji oleh Al-Banna rahimahullah apabila dia mengkritik hadis-hadis di dalam fiqh sunnah. Dia kritik hadis-hadis dalam fiqh sunnah. Dan dia himpun kritikan itu dalam Tamamul Minnah. Ada beberapa pandangan dia, saya juga tak bersetuju, tapi
saya menyatakan ia satu sumbangan yang besar di dalam bidang hadis. Orang hak tak erti ni jenis nak berkelahi. Sebab apa dia tak boleh pakai? Sebab dia tak baca sifat 20. Macam itulah. Ada orang jenis-jenis ni, yang jenis hangit macam ni tak guna kita cakap dia. Tu tak kira yang tangkap jin 4,000 lagi tu. Itu lagi pening.